268696, saya akan membentangkan bahagian jenayah cyber. Jenayah cyber atau juga disebut sebagai kejahatan komputer ialah perbuatan yang menggunakan komputer sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang tidak sah dan bersifat jenayah seperti melakukan penipuan, memperdagangkan pornografi kanak-kanak, mencuri identiti dan banyak lagi contoh jenayah sumber yang lain. Kemajuan dunia teknologi maklumat dan komunikasi telah mencipta berbagai jenis jenayah baru di alam cyber. Perbezaan di antara jenayah cyber dan jenayah tradisional. Okey, jenayah cyber ni adalah jenayah yang menggunakan komputer digital bagi melakukan jenayah. Manakala jenayah tradisional pula tidak menggunakan komputer riba bagi melakukan jenayah. Tahap kronik jenayah cyber ini boleh dilihat dengan wujudnya pelbagai akta serta undang-undang yang melibatkan cyber dan komputer telah digubal dan dibahaskan dalam usaha untuk menyesuaikan akta tersebut dengan peredaran masa kemajuan teknologi terkini. Negara Malaysia merupakan negara yang pertama memperkenalkan undang-undang cyber ekoran daripada perkembangan pesat koridor raya multimedia atau lebih dikenali sebagai MSC. Antara akta-akta yang diperkenalkan oleh MSC ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tandatangan Digital 1997 serta Akta Teleperubatan 1997 dan Pindaan Akta Hak Cipta 1997. Okey, saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang maksud Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini merupakan salah satu akta cyber yang diluluskan oleh Dewan Parlimen pada tahun 1997 dan 1998. Akta ini diwujudkan sebagai rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam usaha untuk memantau industri multimedia dan komunikasi dalam negara. Akta ini mengawal segala bentuk penyebaran dari segi penyebaran tradisional maupun komunikasi di atas talian. Akta ini berfungsi untuk memantau kegiatan dan aktiviti di dalam dunia maya, termasuk di dalam penulisan secara tradisional. Contohnya seperti Internet Service Provider atau ISP, diguna pakai untuk menyekat laman web tertentu. Di bawah Akta Pencegahan Seksyen 233-2 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, akta ini memperuntukkan hukuman denda maksimum sebanyak RM50,000 Malaysia atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali. Okey, seterusnya saya serahkan kepada partner saya Muhammad Ashraf bagi membentangkan isu tentang penyebaran video lucah yang tersebar oleh Ustaz Abid Liew. Sekian, terima kasih. Saya susah nak benci orang daripada dulu. Saya susah nak lawan orang. Saya susah nak kata siapa-siapa. Saya susah nak bergaduh dengan siapa-siapa. Tapi kebelakangan ni orang tak berhenti datang. Semua nak cek gaduh dengan saya. Semua nak cakap bukan-bukan kat saya. Mesej saya bukan-bukan. Kes gangguan seksual melibatkan pendakwa terkenal Abid Liew yang dilaporkan masih dalam siasatan polis Diraja Malaysia dan semakin hangat diperkatakan sehingga ke saat ini. Berikutan itu, isu sensitif seperti gangguan secara seksual ini nampaknya akan terus menjadi tajuk berita utama media tempatan kerana ia melibatkan ramai nama pendakwa dan juga selebriti yang dikatakan sedang berusaha untuk membongkar kegiatan yang tidak bertanggungjawab ini. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menguraikan kronologi kes gangguan seksual yang melibatkan pendakwa terkenal Abid Liew. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Abid Irawan bin Ibrahim Liew, juga dikenali sebagai Abid Liew, merupakan seorang usahawan dan pendakwah Islam Malaysia yang berbangsa Cina. Beliau terkenal dengan penampilan berjanggut, berkopiah dan berkurta serta pendekatannya menyantuni masyarakat fakir miskin, golongan terpinggir, remaja dan juga golongan LGBT.
bukan saja menjadi idola rakyat Malaysia, pribadi dan sifat mulia yang ditunjukkan di media sosial oleh Abid Liu juga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Mempunyai imej yang baik bukanlah satu tiket untuk lari daripada kontroversi. Baru-baru ini Malaysia digemparkan dengan kes gangguan seksual yang didakwa dilakukan oleh Abid Liu selepas ia mula dibongkarkan oleh beberapa individu di Malaysia. Berikut adalah kronologi kes gangguan seksual yang melibatkan Abid Liu. 1. Tular video tidak senonoh mirip Abid Liu. Secara kronologi, segala pendedahan yang telah menjadi kekecohan di media sosial ini bermula apabila tularnya video seorang individu mirip Abid Liu yang berkelakuan tidak senonoh di atas katil. Namun timbul pula dakwaan dalam kalangan netizen yang mengatakan ada usaha dalam kalangan pendakwah selebriti untuk menjatuhkan imej Abid Liu berikutan tersebarnya video terbabit. Rata-rata netizen berpendapat bahawa video itu adalah hasil suntingan deepfake yang bertujuan untuk menjatuhkan Abid Liu. Walau bagaimanapun, ada segelintir netizen berpendapat video tersebut adalah asli memandangkan ia kelihatan terlalu sempurna. Meskipun begitu, Abid Liu masih lagi tidak memberi respon terhadap dakwaannya berlega di media sosial pada ketika itu, walaupun ianya semakin rancak dibincangkan oleh pengguna media sosial. Antara nama pendakwah yang kemudiannya tampil membuat pendedahan mengenai isu gangguan seksual itu di media sosial masing-masing adalah Piu Rahmat, Dr. Ridwan T. Abdullah dan Firdaus Wong. Kedua, pendedahan pendakwah selebriti tentang isu gangguan seksual dalam kalangan agamawan. Sementara itu, semakin ramai pendakwah selebriti mula memberi hint mengenai sikap agamawan yang berlindung di sebalik status dan juga amal kebajikan untuk melindungi diri sendiri setelah melakukan perkara yang jahat terhadap orang lain. Antara pendakwah yang tampil membuat kenyataan tentang isu ketaksuban orang ramai terhadap figura agamawan adalah Dr. Ridwan T. Abdullah, di mana dia ada menulis, jangan berlindung di sebalik misi bantuan kemanusiaan untuk kepentingan diri. Ia kemudian disahut dengan kenyataan Piu Rahmat menerusi beberapa siri hantaran di Facebook yang mula menyentuh tentang lebih dalam lagi mengenai isu gangguan seksual melibatkan pendakwah terkenal itu dan turut dipersetujui oleh Aki Fairuz Al-Jengkawi yang aktif terlibat dalam memberi kesedaran mengenai isu seksualiti dan kekeluargaan di media sosial. Difahamkan juga Firdaus Wong sebenarnya sudah lama mendedahkan mengenai sisi gelap ustaz selebriti ini di media sosial sejak Mei 2021 lagi. Ketiga, ramai saksi tampil membuat kenyataan polis beserta bukti. Susulan daripada pendedahan demi pendedahan itu, Piu Rahmat melaporkan bahawa dia telah menerima ramai kehadiran saksi yang turut tampil dengan bukti diganggu secara seksual oleh pendakwa tersebut. Namun pada 30 Julai 2021, Facebook milik Firdaus Wong dilaporkan telah lenyap berikutan ada pihak yang telah membuat laporan mengenai pendedahan tersebut meskipun dia sebelum ini tidak pernah menyebut nama ustaz selebriti yang terlibat. Netizen berpendapat bahawa Abid Liu mempunyai ramai pengikut taksub yang melapor akaun media sosial mana-mana pihak yang bercakap buruk tentang Abid Liu sehingga akaun tersebut lenyap. Meskipun begitu, aktiviti pembongkaran aktiviti keji itu tidak berakhir apabila Firdaus Wong dan Piu Rahmat melancarkan aplikasi Telegram khas buat mereka yang ingin tampil memberikan bukti mengenai gangguan seksual tersebut. Yang keempat, Abid Liu dipanggil ke Bukit Aman untuk siasatan berkenaan kes gangguan seksual. Pada 19 Ogos 2021, media tempatan melaporkan seorang pendakwah selebriti terkenal telah dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman untuk membantu siasatan kes gangguan seksual. Pendakwah yang berusia 30-an itu hadir sekitar jam 8.59 pagi untuk memberi kenyataan. Tanggal 24 Ogos 2021, pihak polis melaporkan telah merekodkan keterangan mangsa gangguan seksual Abid Liu dan masih menunggu saksi-saksi lain untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Hamdan dengan nombor kad matrik 268405. Saya akan menyentuh tentang isu penyebaran video lucah dan tangkap layar mesej-mesej lucah berunsurkan gangguan seksual oleh individu yang disegani ramai iaitu Abid Liu. Nama penuh beliau adalah Abid Irawan bin Ibrahim. Beliau merupakan seorang Cina mu'alaf yang telah memasuki Islam ketika berumur 12 tahun. Beliau mempunyai badan kebajikan yang berdaftar di atas nama Pertubuhan Kasih Umat Malaysia, yang mana beliau telah menggerakkan pertubuhan ini untuk membantu rakyat Malaysia yang segelintirnya mengalami kehidupan yang susah. Jadi kalau kita tengok isu berkaitan dengan beliau adalah dikatakan ataupun didakwa beliau telah
melakukan gangguan seksual terhadap mangsa-mangsa yang menghubungi beliau atas alasan untuk menerima sesi kaunseling. Isu ini bertambah panas apabila isu ini dibangkitkan oleh beberapa pendakwah bebas yang terkenal. Antaranya adalah Tio Rahmat, Dr. Ridwan dan Firdaus Wong. Mereka, apatah lagi mereka membahaskan perkara ini di dalam laman sosial media yang menjadi perbualan netizen. Ada yang berpendapat bahawa benda ini adalah dirancang untuk menjatuhkan kredibiliti beliau sebagai pendakwa bebas. Dan video ini adalah video yang digubah menjadi video yang seiras dengan muka beliau di dalam video yang kurang menyenangkan itu. Okey, deepfake adalah proses seseorang menggunakan wajah individu lain untuk membuat apa-apa suntikan dalam video, tidak kiralah video pornografi dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung ia boleh memberikan satu risiko yang besar kepada individu yang lain apabila mereka ingin menggunakan mukanya untuk sesuatu tujuan yang tidak baik. Dan ini sebenarnya memang pernah berlaku. Okey, dan ia juga merupakan salah satu jenayah komunikasi dan juga jenayah cyber, yang mana masih lagi belum ada cara dan kaedah yang terbaik untuk memastikan video tersebut adalah deepfake. Jadi saya rasa bahawa deepfake ini merupakan satu kemudahan yang sangat berbahaya kerana ia boleh memberikan satu implikasi yang sangat besar kepada individu lain. Seperti contoh dalam isu Abid Lui ini. Namun demikian, sejauh mana kebenaran tentang gangguan ini pun kita masih lagi menunggu siasatan daripada pihak polis. Jadi yang terbaik adalah supaya mana-mana pihak tidak lagi menimbulkan isu ini dan kita hanya perlu memberikan wang dan peluang kepada pihak polis untuk menyiasat sejauh mana kebenaran ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azhar Hafizat bin Ahmad Yani, Barometrik 267435 daripada PJJ Johor. Bahagian saya adalah faktor-faktor berlakunya gangguan seksual. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual ini secara meluas ialah kerana sikap masyarakat itu sendiri yang sering menyalahkan satu pihak sahaja dan tidak kurang menuding jari kepada mangsa yang menerima gangguan seksual tersebut. Kebanyakan mangsa akan dituding jari sebagai punca kerana menarik perhatian untuk diganggu secara seksual oleh pelaku. Seperti yang kita sudah maklum, seperti kes gangguan seksual yang melibatkan Abid Liu. Walaupun mangsa mempunyai masalah ketagihan pornografi yang agak tinggi, mangsa tidak sepatutnya dipersalahkan sebagai punca kejadian kerana tujuan asal mangsa adalah untuk mendapatkan bantuan. Dan juga pemilikan kuasa juga boleh menjadi faktor kepada kejadian gangguan seksual di mana sesuatu tempat yang dipenuhi oleh sebilangan besar jantina lelaki. Sekian bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asni binti Pistol, nombor metrik 251597. Okey, saya nak menerangkan langkah-langkah untuk membantaran masalah gangguan seksual di Malaysia. Okey, antaranya memberikan pendidikan seksual tanpa mengira golongan umur dengan jantina lah. Okey, untuk kita laksanakan langkah ni, pihak media harus memainkan peranan penting dengan melakukan pendidikan
seksual mahupun secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat dengan menggunakan platform tertentu seperti iklan dekat televisyen, surat khabar dan majalah, papan-papan iklan mahupun dengan meningkat kesedaran akan hal ini melalui rancangan televisyen. Kerajaan mungkin perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah denda yang dikenakan dan tempoh jangka masa penjara yang ditetapkan jika disabitkan dengan kesalahan gangguan seksual. Okey, ini kerana kebanyakan pelaku yang berkemampuan akan terlepas daripada hukuman dengan hanya membayar jumlah denda yang ditetapkan dan masih mengulangi perbuatan mereka kepada mangsa lain tanpa rasa kesal. Okey. Kesimpulannya dekat sini, mangsa yang mengalami gangguan seksual harus berani untuk membuat laporan polis dan gangguan yang dialami agar pelaku dapat dibawa ke muka pengadilan akan kesalahan yang dilakukannya. Hukuman maksimum ke atas pelaku gangguan seksual ini agar jenayah ini tidak terus merebak dalam kalangan masyarakat.